Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, minggu ini kita masih lagi dekat bab 6. Okey, minggu sebelum peperiksaan tu kita dah tengok 6.1. Okey, sekarang ni kita nak tengok 6.2. Okey, tolong tulis tarikh di sini ya. Okey, tolong tulis tarikh di sini dan rujuk buku modul yang saya telah beri kat awak. So kita akan tengok muka surat 4. Okey. Jadi dekat sini macam biasa, tolong tulis nama saya dan nama awak. Tolong tulis nama penuh, okey? Nama penuh. Jangan tulis Fasha je, tulis nama penuh sama dengan nama ayah awak sendiri. Okey, seterusnya kita nak masuk. Okey. Sebelum kita masuk pada topik pada hari ini, kita nak imbas sedikit. Okey, bab 6 yang awak belajar adalah peningkatan tamadun. Apakah maksud peningkatan tamadun? Peningkatan tamadun adalah nak tengok negara itu tamadun itu capai apakah kemajuan yang dicapai dalam tamadun tersebut. Okey. So, dalam bab 6 ni kita nak tengok dua tamadun Satu tamadun Yunani, satu tamadun Rom. Okey, kalau tamadun Yunani yang kita nak tengok adalah sistem pentadbiran dia. Okey, kalau tamadun Rom nanti kita nak tengok dia seni bina, tapi kita tak masuk lagi. Okey, kita nak fokus pada tamadun Yunani. Okey. Jadi, dalam tamadun Yunani yang kita nak tengok hari ni adalah apakah sistem pentadbiran tamadun Yunani ataupun apakah kemajuan yang dicapai oleh tamadun Yunani dalam sistem pentadbiran. Okey, tapi sebelum kita pergi kepada sistem pentadbiran tamadun Yunani ni, sebenarnya adakah awak tahu kalau dulu kita panggil dia tamadun Yunani, sekarang lokasi tamadun Yunani ni sebenarnya berada di negara mana? Di negara mana? Okey. Jawapannya ialah di negara Greece. Okey, dekat Greece. Itu bendera dia. Ni bendera dia. Yang Greece merupakan salah satu tempat lokasi pelancongan yang popular lah. Yang tempat sebab dia sangat cantik sebab dia dekat dengan laut. Kan kalau awak tengok yang awak warnakan sebelum tu, kawasan dia dekat dengan laut kan. Okey, itulah di Greece. Okey, mari kita tengok Greece. As the winds of comfort and joy continue to blow, life is playing a tune of harmony and hope. As the history holds a fragrance that must be told, the sea breeze is calling the names of tranquility and greatness. The home of philosophy, beauty, and civilization welcomes you again. Welcome to Greece. Okey, welcome to Greece. Macam itulah. Itu adalah tarikan pelancong Greece adalah tarikan pelancong. Okey, kalau awak tengok kedudukan Greece adalah dekat dengan Turki. Turki pun adalah salah satu negara yang punya lokasi pelancong yang sangat menarik. Okey, yang ni adalah Greece, nampak? Okey, dia tak jauh tempat dia dengan yang dulu yang tamadun Yunani, tamadun dulu sekarang nama pun sama. Okey, nampak? Hari tu awak pun dah warnakan lokasi tamadun kat sini. Kat mana? Kalau lupa, di sini ya. Di sini. Di sini awak warna kan. Nampak? Hari tu. Okey. Yang awak tengok tadi di zoom yang dekat sini adalah Turki. Okey? Sinilah dia. Greece ataupun tamadun Yunani. Okay, jangan salah faham Greece adalah nama negara sekarang. Okey, dulu kita panggil dia tamadun Yunani. Okey, kat sini kita zoomkan dia, nampak? Di situ yang awak warnakan tu Mana satu cikgu? Yang mana kita warnakan? Yang ni awak dah warnakan masa dekat 6.1. Pergi tengok balik. Okey. Kalau dalam buku teks tu dekat muka surat 118. Boleh tengok. Okey. Yang ini yang kalau awak tengok tu Turki lah. Okey.
kalau ikut sekarang lah. Okay, yang inilah dia. Nampak Greece. Nampak ni? Q2. Greece Tapi masa tu tak panggil Greece. Yang kita pada masa tu yang popular, negara kota yang popular adalah Athens. Nampak? Athens, Sparta. Okay, Corinth. Tapi kita tak nak tengok Corinth. Kita akan tengok sistem pentadbiran di Athens dan sistem pentadbiran di Sparta. Okay. Okay. Okey, boleh rujuk muka surat 4 dalam modul awak. Okey, kita akan mulakan 6.2 Kita nak mulakan 6.2 di sini. Okey. Okey, dalam tamadun Yunani, aspek peningkatan ialah ni lah, ambil ni balik. Pemerintahan dan pentadbiran. Pemerintahan dan pentadbiran. Kalau muat samalah sebelah dia. Hal ini kerana ianya demokrasi. Kita pun ikut demokrasi dan kekal sehingga hari ini. Okey. Jadi sistem pemerintahan yang kita nak tengok, macam saya kata sebelum ni, kita nak tengok dekat negara kota mana yang terlibat. Negara kota mana? Okey, kita nak tengok di Athens dan kita nak tengok di Sparta. Okey. Okey, kita tengok dua itu. So, mari kita tengok. Okey, masih lagi dekat muka surat 4, iaitu sistem pemerintahan di Sparta. Okey. Kita nak tengok di Sparta. Okey. So sekarang ni sistem pemerintahan. Okey, ni sudah betulkan ni. Pemerintah di tingkat I. Okey. Sistem pemerintahan di Sparta bersifat beraja dan tentera. Okey. Walaupun, sebab tu saya tunjuk kat sini gambar tentera kan, nampak? Okey. Walaupun dia ada sistem beraja, tapi dia ada sifat tentera. Sepatutnya awak belajar Athens dulu, tapi saya mulakan Sparta sebab Sparta sikit kan. Okey, so sebabkan dia sistem pemerintahan beraja, jadi terdapat raja yang memerintah Sparta. So secara umumnya, okey, sistem pemerintahan Sparta sama dengan sistem demokrasi dekat Athens. Cuma dia, tambahan dia adalah fokus kepada tentera, iaitu mempunyai Dewan Perhimpunan dan Majlis. Allah. Dewan Perhimpunan dan Majlis. Okey, ni bukan majlis kenduri semua tak ada. Ini adalah nama organisasi tersebut dipanggil majlis. Okey, sama seperti Athens, kaum wanita. Kaum wanita tidak terlibat dalam pentadbiran. Tetapi di Sparta lebih menekankan kepada tentera dan latihan fizikal. Latihan fizikal kepada semua rakyat termasuk wanita dan kanak-kanak. Kanak-kanak. Okey. Antara aktiviti fizikal yang dimasukkan seperti berlari dan bertinju. Tahu tinju? Okey, gusti kan? Tumbuk-tumbuk. Okey. So inilah dia sistem pemerintahan dekat Sparta. Okey, saya ambil ringkas dia.
Maksudnya dia ada sama juga dengan Athens, ada sistem demokrasi, cuma dia fokus kepada tentera. Okey. Kita tengok bawah dia, masih lagi kat muka surat 4. So kita nak tengok, kita dah masuk sistem pemerintahan di Athens. Saya tak nampak warna hijau ni. Okay, sistem pemerintahan di Athens. Okay. So sekarang sebelum kita masuk sistem demokrasi, sebelum kita masuk, tak. Okay. Sebelum kita masuk sistem demokrasi, okay, nampak tak sistem demokrasi di situ? Tak nampak cikgu? Nampak yang kelima. Sebelum sampai ke sistem demokrasi, sebenarnya di Athens dia ada perubahan dalam sistem pemerintahan. Kita mula-mula kita panggil dia monarki, oligarki, aristokrasi, lepas tu berubah tirani sampailah ke demokrasi. Sampailah sekarang kita gunakan sistem demokrasi. Okey. Jadi kita tengok dalam sistem dalam sistem pemerintahan dekat Athens ni satu-satu ya. Okey. Kalau awak tengok monarki ke, oligarki ke, aristokrasi ke, dia sama. Sebab tu saya letakkan dalam kolom sini dia sama. Sama maksudnya apakah sistem pemerintahan monarki, oligarki atau aristokrasi? Sama je, iaitu sistem pemerintahan beraja. Okey. Cuma yang membezakannya adalah pada masa itu siapakah yang berkuasa. Okey. Cikgu, raja kan paling tinggi, sepatutnya raja yang berkuasa. Betul, tetapi kuasa itu boleh berubah kepada siapa yang berjaya, yang mempengaruhi. Okey. Contohnya, kalau dekat rumah. Kat rumah biasanya ketua keluarga adalah ayah. Kan? Tetapi kalau mak lebih garang, mungkin mak lagi berkuasa daripada ayah. Contoh. Ataupun adik-beradik. Ada 3 orang adik-beradik. Ada abang sulung, ada kakak, ada adik bongsu. Tapi kakak yang nombor 2 tu lagi garang daripada abang. Sampaikan semua adik-beradik kena ikut cakap kakak. Nampak? Walaupun abang tempat duduk yang pertama. Macam tu lah. Kuasa boleh beralih arah kepada siapa yang berkuasa. Siapa yang mempengaruhi kuasa itu. Okay, macam tu jugalah sistem pemerintahan. So pemerintah tertinggi adalah raja. Yang membantu pemerintah adalah konsul. So bawah konsul adalah bawah raja adalah konsul. Siapa yang membantu konsul pula? Golongan bangsawan. Okey. Sebab dia ada kaitan dengan siapa yang berkuasa. Okey. Jadi masa sistem monarki ini, siapakah yang berkuasa? Raja. Okey. Semasa sistem oligarki, siapa pula yang berkuasa? Okey. Walaupun raja kedudukan paling tinggi, yang berkuasa adalah konsul. Nampak? Okey. Dan apabila berlaku perubahan kepada sistem aristokrasi, walaupun raja kedudukan yang paling tinggi, tetapi yang berkuasa adalah golongan bangsawan. Golongan bangsawan. Okey, sebab tu monarki, oligarki, aristokrasi dia sistem beraja. Okey. Lepas tu bila orang rakyat tak berpuas hati dengan sistem pemerintahan yang pada masa itu, maka berlakulah perubahan daripada aristokrasi kepada tirani. Okey. Tirani maksudnya apa? Tirani maksudnya bukan sistem pemerintahan beraja. Bukan. Okey. Di mana pemerintahan tertinggi adalah diktator. Okey. Jadi siapa yang berkuasa? Diktator lah. Maksudnya kedudukan paling tinggi bukan raja dah, dipanggil diktator. Okey. Okey. So last sekali adalah sistem demokrasi. Okey, sistem demokrasi ni yang kita tengok ni. Yang penting ni. Sistem pemerintahan dipilih oleh rakyat. Highlightkan rakyat tu melalui pengundian. Sama tak macam sekarang kat Malaysia? Sama, cuma ada pilihan raya lah. Okey, diundi kan. Okey. So siapa yang berkuasa?
dia bukan perseorangan dia dipanggil Dewan Perhimpunan. Maksudnya kuasa itu tidak dimiliki oleh seorang lah, ramai lah. Okey. Ini dia. Okey, tengok muka surat 5. Okey, ciri-ciri ciri-ciri sistem ciri-ciri sistem demokrasi dekat Athens. Okey. Ini carta dia. Maksudnya kedudukan yang paling tinggi adalah Dewan Perhimpunan. Okey. So dekat sini perhimpunan ini, okey, ini yang membantu yang bantu Dewan Perhimpunan ada 3. Okey, yang pertama adalah majlis. Okey. Yang kedua adalah magistrate. Yang ketiga adalah juri. Okey. Juri. Nampak so ada 1, ada 2, ada 3. Ni yang bantu Dewan Perhimpunan. Okey. Kita akan tengok satu-satu sistem demokrasi. Okey. Mari kita tengok muka surat 5. Okey. Muka surat 5. Okey. Kita nak tengok fungsi setiap tadi Kalau awak tengok sini nampak. Kita ada Dewan Perhimpunan, kita ada Dewan Perhimpunan, kita ada majlis, kita ada magistrate, kita ada juri. So kita akan tengok fungsi setiap satu tu. Okey. Tengok dekat muka surat 5, kita akan tengok fungsi dan peranan ataupun tugas. Tugas dia. Okey. So kita akan tengok yang pertama adalah Dewan Perhimpunan. Okey. Apa fungsi Dewan Perhimpunan ni? Yang pertama, dia ada melantik ahli majlis. Okey. Yang kedua adalah membuat undang-undang. Membuat undang-undang. Okey. Untuk memastikan keadilan. Okay. Yang ketiga, membuat deklarasi peperangan. Maksudnya, kalau negara dia kena serang, Dewan Perhimpunan yang ada kuasa untuk nak perang ke tak nak perang. Okey. Untuk mempertahankan, tujuan dia untuk mempertahankan Athens. Perang pada masa tu wajib sebab masa tu adalah zaman peperangan. Okey. Membuat perjanjian dengan negara lain untuk melicinkan hubungan antarabangsa. Okey. Ya Allah. Membincangkan hal kewangan dan cukai bagi mengukuhkan ekonomi di Athens. Dan satu lagi, menerima duta. Apa tujuan duta ni? Adalah untuk mengukuhkan hubungan antara kedua-dua pihak. Okey. Maksudnya yang paling berkuasa sekali adalah Dewan Perhimpunan. Ada raja tak kat sini? Tak ada. Okey. Jadi siapa yang jadi ahli dalam Dewan Perhimpunan, maka dialah yang berkuasa. So ahli dia bukan seorang, tetapi ramailah beberapa orang. Untuk mengelakkan kuasa itu berpusat pada seorang. Okey. So, kita tengok bawah dia. Okey, yang bantu Dewan Perhimpunan adalah majlis. Okey. Melaksanakan keputusan. Apa saja keputusan undang-undang yang diputuskan dalam Dewan Perhimpunan akan dilaksanakan oleh majlis. So majlis akan menguruskan pentadbiran. Okey, pentadbiran kerajaan. Okey. Yang mana kuasa majlis tidak mengatasi kuasa Dewan Perhimpunan. Dia hanya melaksanakan. So apa saja perbincangan keputusan undang-undang, kalau Dewan Perhimpunan kata okey, kita nak buat macam ni, so majlis akan ikut. Okey. Magistrate. Magistrate adalah merupakan kaki tangan Allah. Kaki tangan kerajaan.
Macam kalau kita kat Malaysia, kaki tangan kerajaan, guru, polis, doktor, kan, jururawat, itu semua kaki tangan kerajaan. Melaksanakan undang-undang yang diputuskan oleh majlis. So dia menguruskan hal ehwal pendidikan, kan, percukaian dan lain-lain lah. Okey, last sekali adalah juri. Okey, juri senang je. Okey, juri nama lain dia adalah hakim. Senang faham lah. Okey, juru menjadi pemutus. Okey, pemutus maksudnya bagi keputusan sesuatu kes. Nampak? Dia berkaitan dengan kes. Pesalah akan merayu terus kepada warga negara. Walaupun juri ni adalah hakim, tetapi keputusan secara keseluruhannya ditengok undian kepada warga negara. So kuasa pengadilan terletak dalam tangan warga negara. Okey. Okey. So tengok muka surat 5. Masih lagi tengok surat 5 bawah ada sekali. Okey, siapa sebenarnya? Okey, siapakah ahli ataupun bagaimana ahli dilantik dalam sistem demokrasi, kan? Siapa sebenarnya yang boleh jadi ahli Dewan Perhimpunan? Okey, sebenarnya nak jadi ahli Dewan Perhimpunan terdiri daripada semua warga negara lelaki sahaja. Perempuan tidak boleh langsung. So boleh pegang jawatan selama 6 ke 12 bulan. Okey, ahli perlu menghadiri persidangan 3 kali sebulan. Okey, so semua warga negara dibenarkan menghadiri perhimpunan. Maksudnya semua warga negara boleh tengok. Contohnya perempuan pun boleh datang untuk tengok perhimpunan. Yang macam sekarang awak tengok parlimen, kan, macam itulah. Tetapi yang boleh berbincang adalah yang siapa menjadi ahli Dewan Perhimpunan. Itu saja. Okey. Yang kedua adalah majlis. Majlis ini tidak dipilih oleh warga negara, tetapi dilantik oleh Dewan Perhimpunan. Sebab tu Dewan Perhimpunan tugas dia melantik ahli majlis. So ahli boleh pegang jawatan selama 2 tahun. Okey. Magistrat pula. Magistrat adalah warga negara Athens. Okey. Terdapat lebih kurang 6,000 ahli. Ahli. So ahli boleh terdiri daripada hakim ataupun general tentera. Okey, juri. Juri dianggotai oleh 101 hingga 1,001 bergantung kepada kes. Okey. Dan perbicaraan diketuai oleh pengerusi. Maksudnya juri itu bukan seorang. Okey. Juri itu bukan seorang. Macam hakim lah. Okey. Okey. Latihan struktur. Okey. Latihan struktur ini sila nyatakan aspek peningkatan tamadun Yunani. Okey. Tengok balik muka surat 4. Kemudian senarakan 2 negara kota bagi tamadun Yunani. Okey. Tengok juga muka surat 4. Yang saya dah tengok sebelum ni. Okey. Ini saya beritahu je. Okey. Maklumat berikut berkaitan dengan pemerintahan di Athens. Okey. Pilihkah padanan yang sesuai. Okey. Padanan sesuai tengok sistem pemerintahan yang kejam dan menindas rakyat. Okey. Okey. So bila awak dapat jawapan, saya bagi jawapan dah satu. Contohnya tirani. Okey, gariskan gariskan lagu dia pembaris Okey. Lepas tu raja berkuasa. Raja berkuasa. Pemimpin dipilih oleh rakyat. Siapa? Yang mana satu?
Konsul lebih berkuasa. Mana? Lepas tu golongan bangsawan pula berkuasa. Okey, yang masa tu. Okey. So buat latihan ini. Okey, cuba tengok yang ini. Okey, ini dekat modul kalau awak dah buat, dia adalah di muka surat 5. Cuba tengok balik. Okey, ini pun sama. Sistem pentadbiran terdapat Dewan Perhimpunan. Senaraikan 3 badan yang membantu Dewan Perhimpunan. Tadi kita dah tengok. So tulis di balik A, B dan C. Okey, good. Okey, tengok nombor 5. Siapakah yang boleh menjadi ahli bagi Dewan Perhimpunan? Okey, pun awak boleh tengok dekat muka surat 5. Kalau dah siap lah modulnya. Kalau tak siap kena tengok saya punya video kan. Okey, sama juga begini ya. Dekat muka surat 4. Tengoklah Sparta sebenarnya. Tengoklah Sparta Kotak saya muka surat 4. Okey, so nanti lepas ni saya akan tengok bincangkan soalan esei. Okey. Okey. Terima kasih, tolong buat modul ya. Jangan buat dulu. Okey, jangan buat dulu. Tunggu saya ajar baru buat. Okey.